warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersiaran pagi ini, nampak ceria. Jadi pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Ibu sebab kita dapat berjumpa di sini insya-Allah. Jadi saya kira bagi memberkati pertemuan kita pada hari ini, sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah kita sedang menantikan sahabat-sahabat kita ya untuk bersama-sama kita pada hari ini insya-Allah. Alhamdulillah ya dengan ujian kita masih lagi mendapat satu peluang untuk berjumpa iaitu di Be Live ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ibu. Insya-Allah. Jadi Ibu, hari ini kita insya-Allah akan bersiaran selama hampir 1 jam ya. Kita lebih banyak memfokuskan tentang isu-isu oleh pengusaha ataupun majikan tadika ataupun tazkirah insya-Allah. Jadi saya kira ramai sahabat-sahabat kita di luar sana ternanti-nanti ya kemunculan kita yang kita telah pun gazetkan semalam ya. Alhamdulillah dalam grup WhatsApp penuh ya. Memang penuh dan kita akan cuba membuka nanti untuk laluan yang kedua untuk membenarkan sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama-sama kita lah insya-Allah. Jadi Bu sebelum tu boleh dengar ke suara saya? Ya, dengar Ibu, dengar. Kita cumanya kita belum dapat live lagi ni. Ramai kata tak dapat lagi dekat FB. Oh, right. Ya. Kita minta Tuhan untuk link kan sekejap. Kita tunggu dulu live kat FB baru kita mula sebab ramai yang dapat ni. Alright, baik. Ni dah masuk dah live. Sudah. Sekarang kita sudah pun berada di live sekarang ni. Tapi akak tengok dekat sini tak ada lagi Ya? Tak ada lagi. Tak ada lagi tak ada lagi. Tak live lagi. Malam. Sekejap, tunggu Tisha sekejap. Page mana? Sebentar. Kita tunggu. Sepatutnya sudah. Sepatutnya kita sudah on Tak ada lagi. Dekat page persatuan pun tak ada. Saya dah link kan, sebentar. Sudah ada, okey. Kita dah live sekarang Bu. Dekat mana? Di live saya. Oh, tapi saya kena buka dulu sebentar. Sebentar. Okey, kita buka kepada public. Alright, saya dah buka kepada public insya-Allah. Okey, baik. Sekejap ya. Nak share pada page dekat wall akak supaya ramai lagi boleh tengok. Alright. Okey, nampak dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita masih lagi menunggu rakan-rakan kita untuk bersama kita pada pagi ini insya-Allah. Ya, nak share pada page dekat wall akak supaya ramai lagi boleh tengok. Alright. Okey, nampak dah. Okey. Okey, Okay. Kita tunggu yang lain dulu masuk lah insya-Allah. Ya, sementara itu. Dulu mungkin ada yang masih bersarapan, mungkin ada yang tengah basuh-basuh ikan ayam nak bersedia untuk hari nanti. Sementara tu kita mungkin boleh copy link kita semua untuk sahabat-sahabat kita dalam grup WhatsApp untuk tengok Ya, baik insya-Allah. Copykan link dulu. Ibu Zara mungkin boleh masukkan dulu. Okey.
Belum nampak di FB katanya. Tu dia. Sudahkah? Ada. Kalau dekat FB Ibu dah ada. Ini. Ustazah Isfadiah dah masuk dah. Assalamualaikum to lovely and iron ladies. Assalamualaikum Ustazah. Nanti kita akan ada sesi dengan Ustazah. Love Ustazah, love. Okey, baiklah Ibu. Nampaknya dah 9-10 minit. InsyaAllah kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita untuk masuk. Ya. Diharapkan untuk Puan Kisha dapat sharekan di link page ya. Kita ada sedikit masalah untuk masuk ke page nampaknya. Okey. Alright. Okey Ibu Zara. Okey, insyaAllah sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita untuk terus masuk dalam live ini. Mungkin kita boleh berterusanlah meneruskannya sebab masa pun masih lagi panjang insyaAllah. Alright. Okay, I'm ready now. Alright, baik insyaAllah. Okey Ibu Zara, sebelum kita memulakan pertemuan kita yang secara live, elok sama-sama kita membuka dengan Tak ada suara Ti. Baiklah insyaAllah. Okey Ibu Zara, Alhamdulillah hari ini kita bersiaran di FB Live ya, membicarakan tentang dilema majikan, emosi ataupun solusi yang mana sebenarnya sekarang ni sedang hangat diperkatakannya daripada PKP 1 masuk ke PKP 2 ya, masih lagi bercerita perkara yang sama ya, kita masih lagi meluahkan isi hati kita ya, ada yang dah sampai, ada yang belum sampai, tapi bagaimanapun kita akan berterusan untuk orang kata berusaha lah untuk memastikan bahawa suara-suara kita didengari oleh pihak-pihak yang berkenaan insyaAllah. Jadi Ibu, untuk itu mungkin sebagai mukadimah dalam pertemuan kita hari ini ya Ibu, saya ingin mendapatkan sedikit pandangan daripada Ibu, merupakan orang kuat ya di dalam Persatuan Tadika Islam Malaysia. Ya, saya ingin mendapatkan pandangan Ibu tentang isu PKP yang melanda ini. Apakah sebenarnya pendirian Pertim dalam isu dilema pembayaran yuran oleh ibu bapa terhadap tadika-tadika, khususnya untuk tadika-tadika di bawah Persatuan Tadika Islam Malaysia itu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host kita pada hari ini, Puan Hajah Siti Rozita Ramli yang terkurung dalam rumah. Ibu faham, dia memang tak tahan terkurung tu. Cabaran tu. Kepada ahli-ahli Persatuan Tadika Islam Malaysia, kepada semua pengurusa-pengurusa tadika, taska, pusat jagaan di seluruh Malaysia, pengamal pendidikan wakaf kanak ya, kepada semua kita di luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita, Allah sentiasa memberikan ketenangan kepada kita dalam saat-saat ini ya, dan Ibu percaya semua orang terkejut, panik, risau, bimbang, takut, gusar dan hilang punca sekejap dengan keadaan PKP ini ya. Kita tak sangka benda ni berlaku. Dan sebelum Ibu nak menyatakan ya pendirian Persatuan Tadika Islam Malaysia, Ibu nak orang kata kita nak mengiyakan apa perasaan kita sekarang ya. Perasaan kita memang kita terkesan sangat dengan PKP ini ya. Guru-guru terkesan, ibu bapa terkesan, pengusaha terkesan, dan yang paling terkesan adalah anak-anak kita ya. Anak-anak kita ya, yang mungkin ada ibu bapa bila cuti sekolah itu dah hantar anak kat kampung, tiba-tiba tak dapat nak balik
ada isteri-isteri yang masih dekat kampung, kan? Suami dekat sini atau isteri dekat sini, suami dekat kampung. Ramai yang terkandas, tak dapat nak pulang daripada kampung dan macam-macam sebab yang menjadikan emosi kita sekarang ini kurang stabil. So kita kena faham bahawa emosi kita sekarang ni adalah emosi yang pelbagai, kan? Pengusaha tadika ada emosi yang risau tentang kelangsungan operasi tadika ini. Ibu bapa ada kerisauan kebimbangan mereka sendiri, kan? Dan yang paling terkesanlah kanak-kanak bila mereka pun ada kerinduan pada sekolah. Mereka rindu sekolah mereka rindu kawan-kawan, mereka rindu guru-guru, kan? Jadi sebelum kita menyatakan pendirian Pertim, ini adalah emosi kita sekarang, ya. Jadi apabila berlakunya PKP pada 18 Mac dan masa tu masih tenang lagi, maksudnya orang kita sebab benda baru sangat. Selama ibu hidup 57 tahun ni, inilah pertama kali. Dulu kita pernah rasa masa 13 Mei tapi masa tu kecil lagi. Ya, jadi masa ni kita rasa memang terkejut sebab kita tak pernah rasa macam ni. Dan apa yang berlaku pada bulan Mac itu agak steady lagi tapi bila dilanjutkan sehingga 14 April, kemudian dilanjutkan lagi hingga 28 April dan kita melihat banyak kebimbangan yang berlaku, terutama kalau kita nak fokuskan kepada pengusaha taska tadika dan pusat jagaan, kebimbangannya adalah tentang isu kemasukan yuran bulanan. So pendirian Pertim pada saat dan ketika awal PKP dan juga sekarang, pertama sekali kami ingin menyarankan kepada semua pihak untuk berbincang. Ya, berbincang di antara kedua-dua belah pihak, dan kalau kita tengok pemegang taruh tadika kita adalah ibu bapa, pengusaha dan juga guru-guru. Jadi tiga pemegang taruh ataupun stakeholders dalam tadika ini haruslah berbincang bagaimana untuk cari jalan penyelesaian. Itu adalah pendirian Pertim, ya. Dan setelah ditimbang tara, dinilai dan sebagainya, fikirkanlah satu kaedah yang boleh win-win situation. Maksudnya tidak ada kaedah yang berat sebelah ataupun kaedah yang membebankan mana-mana pihak. Ya. Alright. Bermakna di sini pandangan Pertim adalah perbincangan dan juga win-win situation. Jelas di situ Ibu? Yes, jelas. Ya, jelas. Kata kuncinya adalah berbincang. Bermakna sama rata di antara pengusaha dan juga ibu bapa. Kita letakkan parasnya adalah perbincangan. Macam Pertim itu sendiri ada cadangan mengatakan letakkan potongan 20%, 30%, ambil semua. Adakah bagi pihak Pertim mempunyai pandangan berkenaan meletakkan satu, orang kata satu paras satu shilling kepada ahli-ahli dalam isu yuran ini, Ibu? Okey. Begini setiap tadika ini Puan Siti, kita di pihak persatuan kita boleh membagi saranan, boleh bagi cadangan, ya, boleh bagi khidmat nasihat, tetapi yang paling utama sekali, keputusan itu mestilah dibuat oleh owner sendiri. Ya, kita tak boleh dari segi persatuan kita tak tahu apa orang kata setiap lokaliti itu apa kos dia, kita tak pasti. Ya, tetapi secara umumnya apa yang kita boleh cadangkan ialah tentang masalah isu yuran. Betul, kita sebenarnya untuk pengetahuan semua pihak, ya, ibu bapa, kelangsungan operasi ataupun operasi tadika ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan memang memerlukan dana, ya, yang kita gabungkan, yang kita kumpulkan melalui pembayaran yuran ibu bapa. Itu yang pertama yang kita kena faham.
tadika-tadika swasta memang kita tidak ada bantuan dana daripada mana-mana pihak sekalipun. Zakat ke, mana-mana memang tak ada. Sebab itu kerisauan para pengusaha adalah sebab dana itu terhenti apabila ibu bapa tidak membayar yuran. Ya, itu yang menjadi kerisauan kepada pengusaha-pengusaha tadika. Jadi berbalik pada isu utama tadi, mari kita letakkan emosi kita ke tepi sikit. Ya, kita letakkan ke tepi dulu emosi yang kita risau, panik, bimbang, takut tadi kita letak tepi dulu. Ya, mari kita duduk tomak ninah sekejap. Ya, kita duduk, kita senaraikan apa keperluan utama kita pada saat ini. Kita tomak ninah laju sangat. Bila kita laju sangat memang kita tak nampak kiri kanan kan. Ya, jadi apa yang tomak ninah sebentar ya, berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Duduk. Apa yang perlu kita buat sementara tomak ninah ni Ibu? Nak tahu Ibu? Sekarang ni kita duduk dan kita senaraikan apakah kos yang keperluan utama kita. Apa yang keperluan utama kita yang kita risau sangat ni? Okay. Jadi mungkin apa yang punya live ni Ibu untuk dia catat. Masukkan di situ, mungkin nanti ada sahabat yang tertinggal kan. Apa yang kami kongsikan tak sama ya. Tak sama antara tadika ibu, tadika Puan Siti mungkin tak sama dengan tadika A dan B. Cuma kami boleh berikan sedikit orang kata gambaran ataupun cadangan-cadangan laluan yang kita boleh buat ya. Jadi kalau kita tengok ada orang tadika dia ada bangunan sendiri. So memang tak ada masalah mengenai nak sewa premis tadika dan sebagainya. Jadi dah selesai satu perkara. Ya, maknanya dia tak sewa bangunan. Dah selesai satu perkara. Harga sewaan pun tak sama. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya, ikut lokasi. Itu pun satu bab. Jika menyewa sudah dah ke kita bincang dengan tuan sewa rumah kita. Kadang-kadang kita ni kita beranggapan ni macam mana ni nak sewa, nak bayar sewa rumah ni, nak bayar sewa rumah ni. Tapi kita tak pergi pun jumpa tuan rumah. Mungkinlah ya, mungkin ada yang dah pergi, mungkin ada yang dah bincang. Ya, ibu dengar baru ni ada yang tuan rumah dah suruh serah kunci. Sedih juga tu. Ya, sedih juga. Dan macam-macam Ibu, banyak nanti kita listkan. Ya. Jadi sedih jugalah, baru orang kata baru belum sampai sebulan tuan rumah dah suruh serah kunci, sedih jugalah kita dengar kan. Jadi apa pun kita berbincang mungkin untuk dapat penangguhan bayaran ataupun mungkin kita boleh dapat pengurangan rumah sewa. Ya, ibu tak nak sentuh tentang ibu bapa ya, sebab kita tak tahu ibu bapa ni apa masalah dia orang. Kan, jadi kita buat apa yang dalam kawalan kita sebagai pengusaha. Ya, jadi berbincang dengan tuan rumah adalah dah bawah kawalan kita. So kita boleh buat, kita boleh jumpa tuan rumah untuk minta penaguhan, minta diskaun. Kalau landlord tu dia mungkin pinjaman bank, kerajaan pun dah umumkan tentang moratorium. Ya, 6 bulan dia tak perlu bayar. Jadi mungkin kita boleh minta ihsan daripada tuan rumah supaya boleh tangguh atau kalaulah tuan rumah daripada syurga dia boleh orang kata apalah saya pun faham tak bayar, memanglah kita syukur, kena sujud syukur kalau kita ada tuan rumah yang macam tu kan. Sebenarnya ibu pun tengah buat permohonan dengan tuan premis tempat ibu juga, kalau boleh dia minta kurang ataupun tak bayar langsung. Okey, mungkin unless tuan rumah kata sewa rumah itulah hasil pencarian dia. Kadang-kadang ada orang disewakan rumah, itulah hasil dia nak makan, ya, dia dah pencen. Jadi itulah hasil dia daripada duit dia sewakan rumah tu, itulah yang dia pun nak buat sara hidup dia. Jadi dan kita kena fikir macam mana nak bayar. Itu satu ya. Okay. Kemudian gaji guru. Jadi yang ini isu utama ni Ibu, gaji guru ni Ibu. Itu dia punya main problem, main issue kerana mungkin Ibu mulakan dulu. Right. Tadi sewa rumah dah satu bab ya. Ibu dah bagi satu cadangan macam mana kita nak buat. Jadi okey, katalah tuan rumah tak nak kurangkan, tak nak bagi pelepasan apa semua. Okey, sewa rumah berapa? Kita dah tahu. Nombor satu. Dan gaji guru. Ada tadika yang ramai guru dia. Mungkin ada tadika cuma ada 3 orang guru je.
termasuk dia sendiri pun guru. Jadi dia cuma ada 3 orang guru saja. Dan sebenarnya kalau kita tengok pakej rangsangan yang diumumkan oleh PM pun dah ada untuk bantuan. Untuk bantuan subsidi upah dan sebagainya, ya. Tapi adakah kita dah urus ke belum? Ya. Kadang-kadang kita ni masalah tu berputar dalam kepala kita sahaja. Kita tak ambil pun langkah ataupun effort nak buat. Action. Dia berlegar kat situ je. Macam mana nak buat ni kan. Kita tak tanya orang, kita tak pergi masuk dekat laman web, kita mungkin tak ramai sebenarnya ahli-ahli kita yang dah uruskan pun subsidi upah. Dapat tak dapat wallahu alam. So kalau lah ada pihak-pihak yang berwajib yang dengar di sini, insyaAllah kita ada wakil KPM saya kira mungkin ada. Yang JPM insyaAllah saya fikir ada. Dalam borang-borang permohonan tu, kalau daripada Taska, daripada Tadika, daripada Pusat Jagaan, bagilah keutamaan. Sebab guru-guru kami ni, tuan-puan, mereka ni memang B40. Betul sangat, B40. Guru-guru kami ni memang B40 sebab mereka ni memang gaji mereka memang di bawah paras. Ya, bukan 4,000, bawah lagi. Jadi kalau saya ada majikan pun B40 ibu. Ada B40. Itulah dia kan. Jadi kalau katalah ada nampaklah permohonan kami ni, tolonglah ya didulu-dulukan kan. Mana tahu ya, kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah jentik hati-hati orang yang meluluskan permohonan kita, maka masalah gaji guru dah selesai satu bab. Betul. Tak dapat tu kita tak tahulah, itu semua kita pulang pada Allah. Kita dah usaha, kita dah mohon, kita dah masukkan, kita dah submit, permohonan anda telah orang kata telah diterima. Diterima, tawakal tu ala Allah. Dapat tak dapat itu bukan kerja kita lagi dah. Kita dah usaha dah. Kita sebagai majikan, tanggungjawab kita dah buat untuk uruskan perkeso guru-guru kita. Dan kalau kita tengok ya, pakej subsidi upah ni yang diberikan kepada kita, requirement dia sangat minimum. Sangat minimum. Ada SSM, ada account bank, staf mencarum sebagai pencarum di perkeso, ya. Kemudian mendaftar di perkeso. Ya, mendaftar di perkeso. Majikan berdaftar di perkeso dan staf tu pencarum, dan juga dia nak senarai staf. Kemudian dia suruh kita isi borang PS 50, kemudian kita hantar. Itu saja, very minimum. Kalau tak ada ibu macam mana? Ada ramai yang tak ada ni ibu, tak sempat buat ni ibu. Yang itu memang kena pergi counter ataupun call lah dengan perkeso. Macam mana ibu rasa ada juga bantuan-bantuan yang dia akan bantu. Kita kena usaha lah. Kita tak boleh duduk mengharapkan yuran masuk. Kita kena usaha. Ya, usaha sikit kan. Jadi kalau kita dah uruskan, ya kita tawakal pada Allah. Yang masalahnya bila kita SSM pun tak ada, account bank tak ada, tak jadi majikan, tak berdaftar dengan perkeso, yang itu memang masalah besar. Ya, memang masalah besar lah. Kalau yang itu memang tak dapat ditolong. Ya, tak dapat nak tolong lah. Ya. Jadi okey, katalah kita tak dapatlah perkeso ni punya bantuan. Satu lagi masalah, sewa tak lepas. Masalah gaji guru tak lepas. Berbincanglah dengan guru. Ya, berbincangan dengan guru ibu ya. Baik. Berbincangan dengan rumah sewa kan. Sekarang bincang pula dengan guru. Macam ni lah, akak ni cakap terus terang kan. Akak ni dah cuba dah uruskan perkeso pun tak dapat lagi. Dah uruskan subsidi upah, tak ada rezeki lagi. Berbincanglah dengan guru apa dia boleh dibuat. Kan guru-guru kita ni baik-baik. Ya, baik-baik. Bincanglah dengan diorang. Kan? Ya, rasanya guru-guru ni pun dia boleh kau tim lah orang kata. Kan? Boleh kau tim lah insya-Allah kalau kita berterus terang, heart to heart, bercakap betul-betul dengan mereka. Ibu rasa mereka boleh berbincang insya-Allah. Apa yang kita tanggungjawab kita sebagai majikan, kita tolong. Kita buat. Kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai majikan. Kita fight for them. Itu yang paling utama. Ya, tapi kita dah buat, kita dah cuba, tak selesai juga. Berbincanglah dengan guru-guru kita.
Okey, satu bab. Jadi dah lepas kita senaraikan semua ni, berapa sebenarnya kos yang memang kita perlu ada. Jadi contohnya lah, kalau kita dah kira semua, kita perlu ada sekurang-kurangnya RM5,000 nak bayar sewa rumah tadi, ataupun nak bagi token pada guru-guru sebab guru-guru dah orang kata kita dah tak dapat bantuan-bantuan mana-mana. Contoh, kalau dapat alhamdulillah. Kalau kita boleh bagi gaji penuh pada guru-guru, that's the best. Itu yang terbaik. Jadi dari jumlah tadi, pecahkan, contoh RM5,000 tadi, pecahkan kepada berapa pelajar yang ada. Pecahkan pada berapa pelajar ada, dan kita nampak berapa sebenarnya parent kena bayar. Kos minimum ya. Dia punya shilling dia ya. Shilling dia. Berapa sebenarnya parent kena bayar? Katalah yuran kita 200, bila kita dah kira-kira, kalau parent bayar 50% pun dah lepas lah benda-benda ni semua. Contoh. Ni contoh kan. Jadi mungkin kita boleh buat pembayaran kepada ibu bapa, boleh meminta bayaran kepada ibu bapa melalui 3 pilihan. Pilihan pertama, ibu bapa bergaji penuh, walaupun PKP, kita bagi potongan 30% contohnya, sebab makan tak ada, utility tak ada dan sebagainya. Kemudian ibu bapa bekerja sendiri, kita mungkin boleh bagi 50%. Perempuan, kami tak tahu berapa yang tadika perempuan perlukan. Perempuan kena kira, sebab tu ibu kata Tomak Nina duduk dah senaraikan. Baru kita tahu sebenarnya, rupanya aku perlukan banyak ni je, taklah banyak sangat. Contoh, kan, macam kita tengok apa kos lagi yang kita boleh potong. Astro, tak guna, terminate. Unify, tak guna, terminate dulu. Akhir tahun besok baru sambung balik. Kan? Memang betul-betul budget betul lah ni. Mesin Kowe, kalau tak boleh, kan? Mesin Kowe memang kena bayar lah sebab kita dah kontrak kan, 5 tahun berapa tahun. Yang itu, mungkin itu boleh masuk dalam kos kita. Bila kita kira, rupanya sini je yang saya perlu, kan? Jadi bila kita kira, kalau untuk ibu bapa yang tak ada pendapatan, tuan-tuan dan puan-puan, berlapang dada. Ibu bapa yang tak nak bayar, berlapang dada. Kita tak tahu apa masalah diorang. Kita sekarang ni, kita nampak masalah kita je. Kita tak tahu apa masalah ibu bapa. Entah-entah ibu bapa, mereka terpaksa hantar duit kat kampung pada parent mereka yang tak ada makanan. Kan? Mungkin mereka terkandas di kampung. Ramai pula rakyat kat kampung tu nak kena beli makanan apa semua. Yalah, cuti sekolah, semua dah balik kampung. Jadi kos dah lari. Kita tak tahu. Kan? Jadi, ibu setuju. Memang tak semua ibu bapa akan bayar, tetapi ada ibu bapa yang bayar. InsyaAllah. Kalau hubungan kita baik dengan ibu bapa, mereka akan bantu sama-sama. Dan kita tahulah isu-isu sekarang ni dengan orang keluarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Sabul Samaha Mufti Perak dan sebagainya. Kita jangan pertikai hukum. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sebab 100-200 sampai kita pertikai hukum. Hukum selalunya dibuat untuk keadilan semua pihak. So jangan pertikai pasal hukum. Ibu tidaklah mengiyakan ataupun tidak membantah apa yang dikatakan, tetapi bila soal hukum, kita jangan pertikaikan. Kita cari solusi. Jangan emosi, jangan sampai akidah kita boleh tercalar akibat benda-benda macam ni. Kita kena jaga benda ni. InsyaAllah. Dan jadi kita sambung lagi pasal tadi. Dari jumlah yang katalah kita perlu hanya 5,000 saja. Contoh. Kita perlu hanya 5,000 saja, dan Allah rezekikan parent bayar 3,000 je. So mana nak cari lagi 2,000? Mana tu ibu nak cari 2,000 tu? Nak minta pada siapa tu ibu? Mana nak cari lagi 2,000 kan? Jadi kerajaan pun dah mengadakan pinjaman mikrokredit. Itulah talian hayat kita. Betul tak? PKS. Itu talian hayat. Last kali talian hayat. Kalau katalah kita boleh, kita ada apa orang kata suami kita ni memang jutawan, kita mohonlah kat suami kita, bang pinjamlah dulu berapa-berapa kan. Ada orang tu suami dia jutawan jadi boleh pinjamlah kan. Kalau dah tak boleh sangat, dah tak ada, dah hilang punca dah tak tahu nak buat macam mana, kita
buatlah pinjaman microkredit untuk PKS, perusahaan kecil dan sederhana, dan jika kita rasa nak guna talian hayat ni, mohonlah ikut keperluan kita. Ya, sementara menunggu PKP berakhir. Janganlah kita pergi pinjam berpuluh-puluh ribu. Kita rasa kita perlu berapa? Kita rasa kalau kita perlukan 2,000 sebulan yang kurang tadi, ya, kali dengan 6 bulan, kita hanya perlu pinjam 12,000 sahaja. Kan? Lepas tu kita bayarlah duit sewa rumah ke, apa benda yang penting-penting, gaji guru yang mampu kita bayar. Kan? Supaya ni ringan sikit. Kepala ni ringan sikit. Tak adalah, kan? Bila kita emosi kita tak stabil, kita akan mula menyalahkan orang sana, orang sini. Ya, parent lah, itulah ini. Padahal yang tak bayar tu tuan-tuan dan perempuan kadang-kadang 2-3 orang aja. Tapi kesian yang ibu bapa yang lain pun kena terpalit sama. Jadi kita harap kita rakan kongsi pendidikan kita ni, ibu bapa kita ni, kita harap tak ada pertelingkahan dengan mereka, tak ada pergaduhan dengan mereka. Ya, sebab kita yang menjaga, mendidik anak-anak mereka, ya, lepas dia habis PKP ni kita dah boleh jaga dah dia orang, ya, insya-Allah, ya. Jadi jadi itu yang paling utama, ya, Ti. Kalau dah tak ada hilang sekali, nanti orang kata, alah ibu ni suruh berhutang pula. Habis tu kita dah tak ada punca lain. Kan? Tapi kerajaan dah bagi kita jalan keluar. So ini adalah privilege ataupun kemudahan yang boleh kita buat, kita lakukan. Okey, Ibu, saya tertarik tadi bila Ibu beritahu tentang mungkin kita hilang punca dan juga pembayaran daripada ibu bapa itu mungkin tidak, maksudnya tidak 100% yang membayar. So kita ini adalah sebagai majikan, saya fikir setiap majikan itu juga mempunyai haknya, okey, untuk orang kata untuk berbincang dengan ibu bapa. So mungkin ibu ada sedikit tips, ya, bagaimana caranya untuk kita deal dengan ibu bapa itu supaya mereka sudi untuk membantu pihak majikan. Maknanya saya mungkin boleh petik ibu kata status yang lepas jangan menjadi perayu ataupun pengemis. Tetapi dalam kata yang sebenar ni ibu, sebenarnya kita perlukan ihsan daripada mereka. Mungkin ibu boleh berikan sedikit tip bagaimana cara untuk berurusan dengan ibu bapa. Mudah-mudahan ibu bapa yang mendengar di sana memahami kami sebagai pengusaha dan kami juga mempunyai orang kata mempunyai kos-kos tertentu yang perlu juga kita bayar selain daripada apa yang kita perolehi daripada pihak kerajaan tu. Ibu mungkin boleh sharekan sedikit. Baik, jadi bagaimana kita nak orang kata nak deal ataupun berbincang ataupun bercakap dengan ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada ibu bapa yang up status dan sebagainya, ya, ataupun yang mungkin bertanya dalam grup WhatsApp dan sebagainya, anjuran ataupun cadangan daripada ibu adalah, ya, bercakap melalui telefon. Jangan WhatsApp. Bercakap melalui telefon. Bercakap, ya? Bercakap. Telefon, Puan. Puan ada masalah nak bayar yuran ke? Kan? Apa masalah Puan, ya? Boleh kami tahu. Mungkin kami boleh timantara untuk pembayaran yuran. Mungkin kalau Puan tak boleh mampu nak bayar 150, kalau bayar 100 mampu tak Puan? Kan? Deal, eh? Ya, deal. Deal. Make a deal, ya. Nego. Ya. Jangan kita pula sampai menangis-nangis pula over the phone, menceritakan masalah kita. Be professional, ya. Kalau kita rasa kita boleh bantu untuk ringankan beban ibu bapa kita, mungkin mereka juga berlapang dada dengan kita. Kan? Dalam grup WhatsApp kita menjawab mengapa telefon, PM, bercakap. Ibu rasa komunikasi sangat penting. Apabila kita call ibu bapa kita, ya, tanya khabar anak-anak, kan, tanya khabar anak-anak didik kita, ya, tanya apa khabar ibu bapa kita, kemudian baru kita cerita tentang apa masalah kita. Puan, rekod kami tengok, oh saya tak nak bayar. Oh, tuan-puan tak nak bayar ke? Ada masalah ke Puan? Yalah, tadika tutup, kenapa saya kena bayar? Tak adil apa, saya tak dapat apa-apa, anak saya tak dapat penjagaan dan sebagainya. Jadi saya tak nak bayar. Oh, jadi Puan dah memang kata tak nak bayar ke? Memang saya tak nak bayar. Tak apalah Puan, terima kasih banyak-banyak. Tak ada rezeki saya dengan Puan.
Sudah. Tak nak bayar, kita nak cakap banyak mana. Takkanlah kita nak mengamuk-ngamuk kat telefon tu, kan? Ya, Tapi ya, ya, betul. personal touch itu penting. Telefonlah mereka. Tanya apa Tanya masalah. khabar tanya khabar. Ni tak sempat tanya khabar, tanya yuran dulu ya. Kan. Ambil hati ya. Komunikasi dengan baik. Kadang-kadang mungkin dia kata, saya tak nak bayar lah. Malas saya nak bayar. Dah tak ada buka, tak ada kelas, tak ada jaga, saya pula kena bayar. Tapi kalau katalah kita berlembut dengan mereka, kita Berlemah lembut dia. bercakap Berlemah secara lembut. ya, tak apalah puan kalau memang betul puan tak nak bayar atas sebab ada masalah sendiri ataupun puan memang dah bulat hati tak nak bayar, kami pun tak boleh buat apa-apa. Kami pun sekadar meminta ihsan kalau adalah ihsan daripada tuan puan untuk bayar yuran ni. Bila letak telefon tu, mula-mula mungkin dia kata tak nak bayar. Tapi bila letak telefon, dengan sebab kita ni bercakap dengan lemah lembut dan ini, kesian pula dengarkan apa ni tadi kan puan Siti. Ihsan ibu, ihsan Ihsan dah tu, ada ihsan dah tu. Ada kesian pula dengan puan Siti Rosita tu. Ibu, ada tadika yang menerima cendera hati ya. Contohnya adalah tadika ibu Puan Habibah Sahari ya, mendapat cendera mata ya daripada ibu bapa mereka. Masya-Allah. Dapat hadiah daripada ibu bapa, masya-Allah kan. Kita ni kadang-kadang yang baik itu tak pernah nampak. Kan? Ibu bapa kita ni baik-baik sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Baik-baik insya-Allah. Insya-Allah. Berlemah lembut, ihsan ya ibu. Kami di tadika bila kami buat pemotongan yuran makan dan sebagainya, ada ibu bapa yang masih bayar penuh. Masya-Allah. Masya-Allah. Ada yang kata tak apalah, apa yang saya dah bayar kita hadiahkan, kita sedekahkan pada guru-guru. Ada yang kita bagi bulan 4 dah bayar penuh, bulan 5 nanti tak payah bayar sebab kita ambil daripada bulan 4 punya bayaran. Dia orang kata tak apa, tak payah potong, nanti kita bayar. Masya-Allah, ibu bapa kita tuan-tuan dan puan-puan baik-baik. Kita sangka baik dengan mereka, insya-Allah mereka baik-baik. Ya, jangan bergaduh dengan ibu bapa kita, jangan bertelingkar dengan pelanggan kita. Kita nak orang kata nak lama dalam bidang ini. Ya, insya-Allah ada jalan keluar. Berbincang, ya, baik-baik dengan berhikmah, berhemah, ya, berlemah lembut insya-Allah. Okey. Ibu bagi sedikit pesanan untuk ibu bapa mungkin yang sedang live sekarang ya. Ibu meletakkan diri ibu sebagai seorang ibu. Bukan seorang majikan. Mungkin ibu boleh mewakili ibu-ibu di luar sana. Okey, sebagai seorang ibu yang menghantar anak di sekolah, ibu ya. Saya mendapat mungkin ibu meletakkan diri ibu di kondisi sebagai seorang ibu yang meletakkan anak di sekolah. Mungkin ibu mempunyai pandangan peribadi mengenai isu yuran ini, terutamanya apabila PKP ini dilanjutkan, kita tidak ada sekolah. Adakah kita perlu membayar ataupun tidak sebagai seorang ibu yang memang telah pun sign up dengan tadika untuk menghantar anak? Ibu, silakan. Okey, ibu tukar topi lah sekarang. Ibu, tukar ibu. Sebab kita ni bicara pengusaha, sebab kita ni dilema. Jadi kita tak boleh bercakap namanya pun emosi dan solusi kan. Jadi kita tak boleh hanya diri kita, tetapi kita kena letakkan di kasut orang lain. Sekejap kita letakkan di tempat majikan, sekarang saya nak letakkan ibu di tempat ibu bapa sebagai pandangan ibu secara peribadi. Begitu. Okey. Kalau ibu ini peribadi ya. Tidak mewakili mana-mana ibu bapa ya. Sebagai ibu, saya kata tadi kan, ibu meletakkan diri ibu sebagai seorang ibu yang meletakkan anak di tadika. Ya, ini kena ikhlas ibu. Jangan letakkan ibu sebagai seorang majikan supaya mungkin ibu bapa di sana luar mungkin boleh sama-sama kita berfikir. Kalau dia tidak betul mungkin kita letak tepi. Kalau misalnya boleh difikirkan, kita sama-sama fikirkan. Silakan ibu. Baik, kalau sebagai ibu ya, sebagai ibu yang mungkin tak bekerja lah. Ibu tak bekerja contoh ya. Ibu mungkin cuma mengharapkan gaji daripada suami ibu dan dalam keadaan suami ibu pun orang kata cukup-cukup makan. Kan? Cukup-cukup makan. Anak pula kat rumah PKP ni asyik makan kan. Ada pintu peti air sampai nak tanggal sebab asyik buka peti air sejuk je tak sesudah kan. So jadi dalam keadaan ini memang ibu sebagai ibu bapa mungkin tak mampu nak bayar. Mereka tak mampu nak bayar. Tetapi
kita boleh berbincang dengan pihak tadika ya untuk mungkin dapatkan pelepasan, ataupun kalaulah kita memang dapat gaji, kita seorang yang bekerja dan kita dapat gaji penuh pada PKP ini, pada ibu lah, apalah salahnya ibu beri sedikit sebagai hadiah kepada guru-guru yang mengajar anak-anak ibu. Ya, kalau memang kita tak mampu, memang kita cakap kita tak mampu. Tetapi kalau kita memang dibayar gaji selama PKP ini, tetapi kita tak nak bayar kepada tadika-tadika yang memang terpaksa dihentikan perkhidmatannya, ditutup atas sebab PKP ini, kalau ibulah ibu rasa wajar ibu memberikan sedikit penghargaan kepada guru-guru. Terutamanya lah kalau kita tak kesian pun dekat usaha tu, kita kesianlah pada guru anak kita yang mengajar anak kita, kan, yang sentiasa berbudi dengan anak kita, kan. Jadi kita ikhlaskan pemberian kita ini bukan sebab nak tolong pengusaha, tetapi mungkin kita boleh bantu sedikit meringankan bebanan yang dihadapi oleh semua orang di masa ini. Ya, Rasulullah SAW pun pernah menyebut ya, memberilah dikala kita tak ada, bersedekahlah semasa kita tak ada, itu yang terbaik, bukan semasa kita duit banyak. Ya, masa kita tak ada, masa kita susah ni lah ya, ibu bapa, pengusaha, guru-guru pun memberilah semasa kita tak ada. InsyaAllah, Allah janji, Allah itu pasti kita akan diberi gandaan atas keikhlasan kita. Dan percayalah ya, bila kita bagi takkan sia-sia. Ya, takkan sia-sia. Itu kalau ibu sebagai ibu yang mungkin ada pendapatan sedikit, tak apalah, berapa yang tadika itu suruh bayar, kita bayar. Itu sebagai ibu bapa lah. Tapi kalau memang kita sendiri pun nak makan pun tak ada, unfair jugalah kalau tadika paksa kita untuk membayar. Bermakna pihak tadika juga kena membuat sedikit survey lah ibu ya, untuk melihat dari segi pendapatan ibu bapa ya, maknanya dia akhirnya juga kena buat perbincangan juga dengan ibu bapa, mengetahui tentang pendapatan mereka, barulah kita dapat tentukan sama ada ibu bapa itu mereka seharusnya membayar atau tidak. Okey ibu. Kita kena ada timbang tara lah dalam keadaan ini ya, kita ada pertimbangan. Sebab tu bila ibu kata bila kita call, kita akan tahu cerita sebenarnya. Ya, bila kita tak call, kita bersangka-sangka. Kadang-kadang bukan tak nak bayar, lupa kan, lupa nak bayar, bukan tak nak bayar. Sebab tu bila kita bersangka-sangka, kita tak boleh selesai masalah. Tapi bila kita call, oh ya Allah, ya ke kak, saya tak bayar, saya ingat suami saya dah bayar, rupanya tak bayar lagi ke kak, okey, nanti saya bank in. Kita tak tahu. Kalau mereka tidak bayar pada masa sekarang ibu, adakah kemungkinan boleh kita berikan mereka option untuk bayar ansur ataupun tangguhkan dulu? Rasanya kita tangguhkan pembayaran ya, sebab kita sebenarnya di pihak tadika kita ada kos. Kalau kita nak waive, itu kalau memang asnaf ke, anak yatim ke, yang itu wajar. Kalau kita nak bagi pelepasan, pengecualian, itu wajar ya. Tapi kalau katalah bagi ibu bapa yang mungkin selepas PKP ni mereka mungkin ada pendapatan semula, rasanya kita tangguh. Sebenarnya keadaan ini kita rasa tiap-tiap tahun. Bulan 12 kita selalu rasa orang tak bayar yuran, kan biasa je hidup sampai sekarang. Dan orang itu tahu Januari buka ibu. Itu tahu Januari buka. Bermakna tahu sebulan ibu ini kita tak tahu ibu. Mungkin 3 bulan, mungkin berapa bulan, dia punya keadaan tu berbeza. Itu yang jadikan kita sikit dilema ibu. Mungkin dia punya kondisi tu agak berbeza. Jadi ibu, okey ibu, kita daripada malam tadi ibu ya, kita mempunyai banyak soalan. Jadi kita pun dah start mengumpulkan soalan tersebut. Okey, isunya sekarang ini adalah pada pandangan dan juga daripada yang soalan-soalan ataupun pandangan yang diberikan ibu ya, kita banyak ingin ya menyuarakan kepada pihak kementerian, khususnya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia ibu ya, untuk membantu tadika ataupun kalau taska mungkin di JKM lah ya, mengeluarkan satu perkeliling ibu untuk meminta supaya ada bayaran daripada ibu bapa untuk kita berikan kepada ibu bapa lah maksudnya ibu. Mungkin ibu boleh memberikan sedikit komen tentang perkara tersebut.
maknanya kita nak memohon kepada pihak kementerian itu sendiri membantu kita lah untuk meminta supaya pembayaran itu dibuat lah. Sebab kita memang di pihak swasta ni kita tidak ada tempat mengadu, Ibu. Tempat pengaduan kita Allah Subhanahu Wa Taala lah. Macam tu. Mungkin Ibu ada sedikit komen berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, jadi kepada pihak KPM ya, seandainya adalah wakil-wakil ya daripada pihak KPM, pihak JKM, ahli-ahli parlimen yang mungkin kita boleh share-sharekan video ini nanti ya, kepada YB Menteri Kewangan, kepada YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga kalaulah benda ni boleh sampai kepada Perdana boleh Menteri, sampai kepada KPM untuk membantu kita ni, Ibu, sebab kita perlukan satu sokongan ya untuk meminta kepada ibu bapa di sana untuk ada komitmen bersama dengan kita. Macam ni, Bu. Kalaulah kata-kata kita ini, luahan hati kita ini boleh sampailah kepada Menteri Kewangan dan juga YB Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, andai kalian mendengar luahan kami ini, kami daripada Persatuan Tadika Islam Malaysia mewakili pengusaha tadika, taska dan pusat jalan kanak-kanak di Malaysia, kami ingin merayu ya kepada semua yang mendengar video ini ya, agar sama-sama membantu kami ya, kalau adalah bantuan yang mungkin dapat diberikan untuk meringankan sedikit bebanan kami di saat ini, paling kurang pun mungkin memberi subsidi yuran yang perlu ibu bapa bayar ya, kepada ibu bapa untuk pembayaran yuran. Baik, insyaAllah. Ataupun pengurangan sumbangan majikan untuk KWSP. Sekarang ni majikan KWSP ya, kerana masih berjalan, Ibu ya. Baik. Pengurangan caruman pekerja kan. Jadi pekerja dah dapat pengurangan. Jadi sekarang ni majikan itu pun kita kita situ kan. Jadi kalau bolehlah YB Menteri ya untuk menimbang-nimbangkan benda ni, mengurangkan bebanan kami sedikit ya, mengurangkan sumbangan majikan, dan juga kalau besok PKP berakhir, kita juga kalau boleh minta bantuan sanitasi premis ya untuk daripada pihak KKM supaya anak-anak yang datang di tempat kami ya dalam keadaan yang selamat dan bersih. Dan kalaulah boleh pihak-pihak yang berwajib ini menyeru kepada seluruh ibu bapa untuk sama-sama meringankan bebanan kami ini, orang kata yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing ya. Kami memohon ihsan daripada ibu bapa semua, sekiranya ada rezeki tuan-tuan dan puan-puan ya, bolehlah mengulurkan sedikit bantuan ihsan kepada ni macam nampak macam bukanlah mengemis, merayu sebenarnya ya. Kita merayulah kepada ibu bapa agar kita putuskan rantaian, bukan hanya rantaian COVID-19, tetapi kita putuskan rantaian pertelingkahan antara pengusaha tadika, taska, pusat jagaan dan juga ibu bapa. Kita mulalah masing-masing semua berlapang dada. Ya, jadi kita mengharapkan supaya ibu bapa di luar sana dapat menilai dan membantu kami dalam urusan ini. Dan yang paling penting ya, kami sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, kami sangat rindu kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Sangat nak nangis ni, Bu. Rasanya nak nangis ni. Ibu, kita ada sikit lagi masa dalam 6 minit, Ibu ya. Mungkin ada sikit satu lagi yang agak hangat juga diperkatakan, yang mungkin kita rasa kita perlu sentuh, iaitu tentang peranan media massa, Ibu. Saya kena beritahu yang ini ya, on behalf of Pertim itu sendiri ya, kita pun sudah menerima ya banyak rintihan-rintihan daripada para pengusaha tentang peranan pihak media massa yang bukan kita kata berat sebelah, tetapi pada masa yang sekarang ini kita belum lihat lagi peranan media massa itu untuk membantu ya pihak tadika itu sendiri dalam isu pembayaran yuran itu sendiri. Bagaimana, Ibu? Pun ibu ni pun dia dah beritahu dia dah panas. Okey, kita ada 6 minit lagi, Bu. Okey. Jadi saya sebagai timbalan pengerusi Persatuan Tadika Islam Malaysia mengharapkan supaya media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam isu ini. Mohonlah jangan melaga-lagakan kami dengan ibu bapa yang sangat kami sayang ya.
Sebab lepas saja PKP ni berakhir, kami adalah orang sektor pertama yang akan pulih. Kalau hari ni PM kata hari ni esok pagi PKP akan berakhir, kamilah sektor yang akan bertugas ya dengan segera untuk menjaga anak-anak didik kami. Jadi kami tak nak ya lepas PKP kami ada masalah dengan ibu bapa atas asbab media masa memainkan sentimen-sentimen ini kepada antara kami dan juga ibu bapa. Ya, kami berlapang dada kepada ibu bapa yang tak boleh nak bayar yuran, tetapi kami juga memohon ihsan kepada ibu bapa yang mampu untuk memberikan yuran kepada yuran anak-anak mereka. Jadi media masa tolonglah TV3 ya, Siakap Keli, tolonglah jangan mainkan benda ini sebagai sentimen. Ibu kena sebut sebab mereka yang keluarkan isu ini dan kita tak nak kita balik nanti ada terguris, tercalar emosi antara pengusaha dan ibu bapa. Dan kepada pengusaha, apa yang ibu nak sebutkan, ya, ibu tinggalkan satu pesanan kepada kita semua, ya. Amalkan satu surah, ya, iaitu ayat dalam surah Al-Baqarah. Dan ayat 234 hingga 286 setiap kali lepas solat ataupun dalam solat kalau kita boleh hafal ya kita baca surah ini, amalkan sepanjang PKP ni dan sepanjang hidup kita ya, minta dengan manusia belum tentu manusia bagi tuan-tuan dan puan-puan, belum tentu manusia bagi. InsyaAllah kita mintalah kepada Allah. Ya, Allah akan bagi kita jalan keluar yang kita daripada punca mana kita tak tahu. Ya, berlapang dada, jaga emosi kita, jaga kesihatan kita, stay safe, stay at home, ya, dan kepada anak-anak didik, ya, minta maaf daripada cikgu-cikgu semua, kita tak dapat nak bersama, ya, mungkin ada tadika yang buat FaceTime dengan anak-anak didik, itu terbaik. Ya, buat FaceTime dengan anak-anak, diorang rindu kat cikgu-cikgu. Kan, buat online class, buat kit pembelajaran sepanjang cuti sekolah ya, PKP ini. Kan, FaceTime dengan kawan-kawan, mereka rindu dengan kawan-kawan. Minta maaf anak-anak, ya, kita tak dapat nak berjumpa waktu ini dan kita harap mudah-mudahan ya Allah angkat wabak ini dengan segera ya, dan semoga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Dan kepada pihak-pihak yang berwajib di luar sana, pandang-pandanglah kami ini, pengusaha tadika dan taska dan juga pusat jagaan, ya, apa yang boleh dibantu, diberi, ditolong, tolonglah kami. InsyaAllah kami sangat orang kata kecil tapak tangan, stadium Bukit Jalil kami tadahkan untuk bantuan-bantuan yang diperuntukkan kepada kami. Itu saja untuk saat ini. Mudah-mudahan kita semua berlapang dada, ya, dan jaga emosi, cari solusi, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah Ibu ya. Kita Alhamdulillah ya hampir 200 ya kalau ikutkan di wall saya ya. Ramai ya, tetapi ialah pokok pangkalnya adalah hati kita, emosi kita Ibu. Kalau kita tak settlekan perkara ini, maka kita akan terus berlanjutan dan kemungkinan ya kita tidak bersedia untuk menghadapi PKP yang seterusnya. Kerana untuk mungkin saya ambil sikit masa Ibu ya, baru-baru ini pada minggu lepas ya, saya Alhamdulillah dapat secara live bersama dengan YB Menteri Pendidikan ya. So di situ bagi pihak Pertim sendiri telah pun membawakan beberapa isu, yang antara isu utama yang kita bawa kepada pihak YB itu sendiri ya, memang isu tentang komitmen pembayaran ibu bapa, yang mana sebenarnya saya sendiri beritahu pada YB kalau di tadikan swasta ini kita mempunyai skala industri perniagaan yang kecil dan juga kita bergantung 100%-nya daripada yuran ibu bapa. Jadi minta bantuan daripada pihak YB sendiri untuk melihat perkara ini, dan juga rontetan itu juga ya, ada sahabat-sahabat kita juga yang telah pun membawakanlah beberapa isu ya, contohnya berkenaan dengan subsidi pemberian mungkin dari segi dana ya, kita telah pun usulkan, bukannya kita tidak melakukan yang sewajarnya, dan juga bagi Pak Pertim juga kita telah pun memberikan sedikit lah ya, orang kata cadangan-cadangan, antaranya adalah meminta supaya KPM membantu kita untuk mengeluarkan satu circular ataupun perkeliling kepada tuan penyewa rumah ni, yang mana
tidak mahu memberikan diskaun ataupun potongannya sewaktu PKP ini. Dan juga yang keduanya kita juga mencadangkan untuk pihak KKM itu sendiri ya, ataupun pihak KPM ataupun KKM menyediakan peralatan-peralatannya ataupun beberapa servis ya, terutamanya untuk tadika taska ya, kita memerlukan banyak lagi perbelanjaan ya selepas berakhirnya PKP, seperti kita harus servis, memberikan servis kepada tadika ya untuk bersihkan, dan juga kita minta supaya pihak KPM sendiri itu menyediakan satu SOP ya, yang membolehkan bagaimana cara untuk kita membuka premis kita selepas berakhirnya PKP nanti. Dan juga kita juga meminta supaya adanya satu guidelines ataupun garis panduan untuk kanak-kanak ya, untuk menjalankan aktiviti luar ya sewaktu berakhirnya PKP nanti. Dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain juga yang telah pun memberikan isu ya tentang contohnya adalah isu daripada pihak Jabatan Mufti. Jadi bukanlah kita tidak melakukan sesuatu, sebenarnya kita masih terus berusaha, cuma akhirnya tadi ya mungkin boleh kita rumuskan ya, kita perlukan supaya semua pengurusi-pengurusi ini mempunyai emosi yang stable ya, lebih banyak orang kata kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu. Jadi mungkin sedikit Ibu ya daripada Ibu sebagai penutup. Okey, insyaAllah kita dah sampai ke pengakhir bicara kita, dan insyaAllah apa yang tuan-tuan dan puan-puan cadangkan ataupun soalan-soalan yang tuan-tuan puan-puan tanyakan dalam online WhatsApp group kita, mungkin kita tak boleh jawab bagi pihak kerajaan ataupun bagi pihak pihak-pihak yang berwajib ya, sebab itu adalah bukan di luar bidang kuasa kami sebagai persatuan. Tetapi apa yang kami boleh buat adalah kita insyaAllah kita akan bawa perkara ini kepada pihak-pihak yang berwajib. InsyaAllah Puan Setiausaha dah pun senaraikan apa yang persoalan-persoalan yang tuan-tuan puan-puan nyatakan, untuk mungkin kita emailkan kepada pihak-pihak berwajib supaya sekurang-kurangnya apa yang menjadi kegusaran kita dapat disampaikan di dalam PKP ini. Sementara orang kata tempoh PKP ini. Kalaulah tak ada PKP, kami dah panjat dah Putrajaya tu insyaAllah. Ya, tapi sebab dah PKP kita boleh berhubung melalui email dan sebagainya. Ya, doakan kita semua ya, mudah-mudahan kita berlapang dada, kita bertenang dalam tempoh ini. InsyaAllah bila kita bertenang akan ada bantuan daripada Allah insyaAllah. Ya, salam sejahtera, jaga diri baik-baik kan. Kita ada dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau ada masalah ya boleh PM tepi, insyaAllah apa yang kita boleh bagi khidmat nasihat secara orang kata secara percuma, insyaAllah tak ada bayaran kan, boleh PM tepi. Puan Siti ada, kita ada Puan Tisha. Ramai sahabat-sahabat kita di dalam situ yang boleh berkongsi ya maklumat, cara, kaedah ya, insyaAllah. Itu perlunya kita berjemaah Ibu. Bila kita dalam persatuan ni insyaAllah ya, bila kita dalam persatuan ni insyaAllah ada kawan-kawan kita. Kita ingat dalam bila kita seorang, kita ingat kita je ada masalah tu, rupanya rupanya sama masalah kita dengan orang lain. Ya, jadi insyaAllah ya, mudah-mudahan ada bantuan daripada Allah, kita doakan, dan stay safe, stay at home. Dan insyaAllah Ibu, saya rasa itu saja sesi kita hari ini. Memang kita tidak dapat memenuhi orang kata semua orang ya, memenuhi kehendak orang ya, walaupun kita banyak soalan-soalan yang kita telah terima, walaupun bagaimanapun kapasiti kita sebagai daripada Wakil Persatuan Tadika Islam Malaysia, insyaAllah kita akan berusaha mengumpul semua soalan-soalan dan kita akan cuba akseskan kepada pihak-pihak berkenaan, dan insyaAllah mungkin kita akan mengadakan sesi-sesi live dengan pihak-pihak yang berkenaan insyaAllah. Jadi untuk itu saya kira ya kita sudah pun hampir 1 jam ya berada online ini. Terima kasih kepada Ibu Zarah ya yang sudi bersama-sama dengan kita, dengan para sahabat semua. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini ya boleh memberikan sedikit orang kata insight ya kepada kita, celik akal kepada kita untuk orang kata mencari jalan kepada kita semua insyaAllah. Jadi Ibu, untuk itu segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah yang itu segalanya ada daripada diri saya sendiri. Jadi untuk akhirnya insyaAllah untuk pertemuan yang akan datang, jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.